بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wariskan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat kembali kita bertemu untuk kita melanjutkan, iaitu meneruskan kuliah kita dengan mengambil faedah daripada sebuah kitab kecil yang bertajuk Tahzibus Sirah An-Nabawiyah min Kitabi Tahzibil Asma'i wal Lughat, yang merupakan hasil karya Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala, yang kitab ini diberikan khidmat oleh Khalid bin Abdul Rahman bin Hamd Asy-Syai' hafizahullah ta'ala dengan memberikan tahqiq dan ta'liq ke atasnya. Sebuah kitab ringkas yang membahaskan beberapa aspek penting tentang kepribadian Nabi SAW dalam rangka untuk kita mengakrabkan diri dengan meneladani Nabi SAW sebagai bukti cinta sejati kepada beliau SAW. Jadi itu adalah merupakan salah satu daripada perintah Allah Ta'ala kepada kita sebagai umatnya. Contoh Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 128 ataupun dalam surah yang lain ya, di beberapa ayat ya, contoh Allah menyebutkan dalam surah Al-Imran umpamanya. Surah yang ketiga dalam surah Al-Imran Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, begitu juga dalam surah At-Taubah tadi ayat 128 Allah memperihalkan tentang kepribadian Nabi SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan begitulah di beberapa ayat yang lain. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan penjelasan ya, ataupun penuturan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada fasal yang seterusnya, iaitu tentang kuda, unta dan senjata Nabi SAW. Jadi sampai kepada aspek ini pun ya, para sahabat memberikan perhatian yang kemudiannya diriwayatkan kepada generasi tabi'in, kepada tabi' tabi'in ya, kemudian sampai kepada para ulama hadis yang menghimpunkan, begitu juga ulama tarikh. Mereka sangat teliti dalam menghimpunkan apa saja hal yang terkait tentang, bukan saja tentang pribadi Nabi SAW, bahkan apa-apa yang dikaitkan dengan Nabi SAW. Dan di antaranya adalah perkara-perkara yang digunakan oleh Nabi SAW ya, seperti haiwan, iaitu yang digunakan sebagai kenderaan ataupun yang digunakan oleh Nabi SAW untuk ya, digunakan di dalam medan pertempuran dan seumpamanya. Jadi
Fasal ini menjelaskan tentang beberapa perkara tersebut, iaitu kuda, unta dan senjata Nabi SAW. Baik. Dia berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, Rasulullah SAW memiliki beberapa kuda. Ya, beberapa kuda. Kuda yang pertama yang dimilikinya sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu as-sakt. Ya. Jadi kuda ini berwarna putih mukanya dan kakinya dan larinya cepat. Ini adalah kuda pertama yang dipakai berperang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan kuda ini as-sakt kerana apa? Kerana ya kecepatannya, ketangkasan kuda ini. Ya, jadi dia bergerak dengan cepat. Jadi kuda yang cerdas dan cergas. Dan kuda ini digunakan di medan jihad oleh Nabi SAW. Dan ini di antara ya, orang-orang pada zaman tersebut, begitu juga sebelumnya dan sesudahnya. Ya, di antara kenderaan yang paling penting, yang besar manfaatnya, di antara yang memberikan advantage, kelebihan pada pasukan tentera adalah tentera berkuda. Tentera berkuda kerana kuda dengan sifatnya yang sangat tangkas, pemberani di medan tempur bersama dengan penunggangnya. Baik, kuda lainnya bernama Sabhah, iaitu kuda yang tidak dapat ditandingi kecepatannya. Kuda ini juga laju. Jadi Nabi SAW memiliki kenderaan yang terbaik dalam medan tempur, iaitu kuda. Ya, tentunya Nabi SAW perlukan kuda seperti itu sebagai kenderaan di medan pertempuran kerana Nabi SAW adalah ketua tentera. Ya, ketua tentera bagi pasukan Nabi SAW dalam pelbagai pertempuran. Kuda lainnya bernama Al-Murtajis, iaitu kuda yang beliau SAW beli dari orang Badui, yang mana Khuzaimah bin Thabit bersaksi atas pembeliannya. Ini nama haiwan-haiwan ya, milik Nabi SAW ini diberikan nama. Maka ya, jadi ini bukan perkara baru, sejak dulu lagi. Ya, zaman sekarang orang yang memelihara haiwan-haiwan, ya, khususnya haiwan peliharaan yang dipanggil atau dikategorikan sebagai pet, seperti kucing, ya, bahkan orang yang memelihara anjing dan sebagainya, ya, mereka memberi nama kepada haiwan-haiwan tersebut sebagai dalam rangka bentuk ya, kasih sayang pada haiwan tersebut dan sebagai bentuk akrabnya dengan haiwan tersebut. Baik. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, ya, qala Sahal bin Sa'ad, iaitu Rasulullah SAW memiliki 3 kuda. Ya, 3 kuda yang namanya iaitu Lizaz, Lizaz, kemudian Waz-Zarib, ya, Zarib, dan juga Wal-Luhaif, dan juga Luhaif. Ada yang menyebutkannya Lahif dan ada pula yang menyebutnya Nahif. Adapun kuda Lizaz, maka kuda ini dihadiahkan kepada beliau SAW oleh Al-Muqawqis. Ya. Kuda Luhaif dihadiahkan kepada beliau SAW oleh Rabi'ah bin Abi Al-Barra. Lalu beliau SAW membalasnya dengan seekor unta. Jadi Muqawqis ini, ya, di antara bentuk lainnya adalah jasanya pada Nabi SAW menghadiahkan, iaitu Mariah Al-Qibtiyah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW. Kemudian daripadanya lahir Ibrahim AS, namun meninggal ketika masih kecil. Sedangkan Zarib dihadiahkan kepada beliau SAW oleh Farwah bin Amr Al-Juzami. Ya. Jadi ini adalah kuda-kuda Nabi SAW yang lain. Beliau SAW juga memiliki kuda bernama Ward, ya, Al-Wardu, yang dihadiahkan kepada beliau SAW oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Kemudian beliau SAW memberikannya kepada Umar radhiyallahu anhu, lalu Umar radhiyallahu anhu memberikannya kepada orang lain. Kemudian Umar melihat kuda itu diperjualbelikan. Yang diberi oleh Nabi SAW, kemudian diberi pada orang lain, dan begitulah seterusnya. Beliau SAW juga memiliki bagal. Bagal ni adalah
hasil di antara kacukan kuda dan keldai. Yang bernama Duldul, yang biasa beliau SAW tunggangi saat melakukan perjalanan. Ini kenderaan, kalau kuda digunakan untuk medan tempur, manakala bagal pula digunakan untuk perjalanan, permusafiran. Bagal ini masih hidup sepeninggalan Nabi SAW hingga usianya tua. Dan gigi-giginya pun tanggal. Tua, panjang umur. Bagal Nabi SAW. Beliau SAW biasa menggilingkan gandum untuk makanannya, dan bagal ini mati di Yambuk. Yambuk ni di bawah disebutkan terletak di Laut Merah di kerajaan Arab Saudi sekarang. Diriwayatkan pada kami dalam tarikh Dimashq, tentang sejarah Damsyik, dari sebelah jalur bahawa bagal itu masih hidup, sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menunggangi saat memerangi Khawarij di masa kekhalifahannya. Kekhalifahannya, mana panjang usia. Jadi Ali radhiyallahu anhu mewarisi bagal Nabi SAW dan dipergunakan ketika memerangi kaum Khawarij yang memberontak terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kisah yang sangat terkenal dalam sejarah kepimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Zaman yang kacau bilau penuh dengan fitnah yang menyebabkan hujungnya Ali radhiyallahu anhu dibunuh. Jadi 3 daripada 4 khalifah Islam, Khulafa ar-Rasyidin itu dibunuh. Yang pertamanya Umar radhiyallahu anhu dibunuh ketika nak solat subuh. Kemudian Uthman radhiyallahu anhu dibunuh di rumahnya, dikepung oleh para pemberontak, dan Ali radhiyallahu anhu dibunuh oleh kelompok Khawarij. Beliau SAW mempunyai unta. Tadi telah selesai kuda, bagal, sekarang unta. Yang disebut iaitu Al-Adba. Yang disebut juga Al-Jad'a. Al-Jad'a. Dan Al-Qaswah. Al-Qaswah. Demikian diriwayatkan pada kami dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahawa 3 nama ini untuk satu unta. Baik, demikian pula menurut pendapat selainnya. Ada juga yang berpendapat nama-nama ini adalah nama untuk 3 unta. Jadi tentang unta Nabi SAW. Nabi SAW memiliki unta. Unta yang Nabi SAW kenderai. Dan ketika mana Nabi SAW memasuki kota Mekah pada Fathul Mekah, Nabi SAW menaiki unta ini. Dan begitu juga ketika Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi SAW menaiki unta yang bernama iaitu Al-Qaswa. Baik. Begitu juga ketika Nabi SAW menunaikan haji. Semasa Hajjatul Wada', Nabi SAW ketika melontahi jamrah berada di atas unta betina yang bernama iaitu Sahba, yang berwarna keperang-perangan. Jadi Nabi SAW memiliki unta betina dan unta jantan. Jadi Al-Qaswa itu adalah unta betina yang Nabi SAW tunggangi semasa berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dan begitu juga ketika memasuki kota Mekah pada Fathul Makkah. Dan Nabi SAW juga memiliki unta jantan. Unta jantan. Ketika mana Nabi SAW melakukan wukuf di Padang Arafah, semasa peristiwa Hajjatul Wada', di atas seekor jantan berwarna coklat kemerah-merahan. Dan unta itu diberi nama, iaitu namanya adalah Al-Tha'lab, yang kemudiannya disembelih oleh golongan kafir semasa berlakunya perjanjian damai Hudaibiyah. Baik. Jadi ini di antara unta milik Nabi SAW. Kemudian beliau SAW juga mempunyai keldai, iaitu himar. Himar yang bernama Ufair. Himar yang bernama Ufair. Sementara Qadhi Iyad radhiyallahu anhu menyebutnya Ghufair. Mereka bersepakat bahawa penyebutan ini ada Ghufair itu salah. Yang tepatnya adalah Ufair. Dan Ufair
Iaitu keldai Nabi SAW mati saat haji wada. Jadi keldai. Jadi Nabi SAW memiliki beberapa ekor keldai. Jadi Ufair ini dalam perkisahan yang lain disebut ia adalah seekor keldai berwarna putih yang dihadiahi oleh Al-Muqawqis juga. Kemudian ada lagi keldai lain. Imam Nawawi rahimahullah ni bagi contoh je, ada lagi. Dalam kitab lain disebut ada lagi keldai Nabi SAW yang dipanggil nama Ya'fur. Ya'fur. Ahdahu Farwatul Juzami, iaitu yang dihadiahi oleh Farwah Al-Juzami radhiyallahu anhu. Jadi ini keldai Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga memperolehi seekor keldai ketika peristiwa iaitu penaklukan Khaybar, dalam peperangan Khaybar, iaitu seekor keldai hitam, himaran aswad. Dan Nabi SAW selalu menungganginya dan keldai ini pernah berbicara dengan Nabi SAW, bercakap. Ini sebagaimana disebut, ini di antara mukjizat Nabi SAW. Sebagaimana yang kita ketahui, ada makhluk selain manusia yang boleh berbicara dengan Nabi SAW. Seperti pohon kurma, ada seperti ini, unta. Begitu juga seperti lengan kambing yang diisi racun oleh wanita Yahudi itu, dia berbicara bagi tahu pada Nabi SAW bahawa daging kambing tersebut telah diletak racun. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, di satu waktu beliau SAW pernah memiliki 20 ekor unta perah. Unta yang digunakan untuk mendapat penghasilan susu. Kerana orang Arab, di antara susu yang mereka sumber susu mereka adalah daripada unta, sapi kambing dan sebagainya. Kemudian 100 unta. Dan unta juga ada digunakan untuk kegunaan tunggangan ataupun untuk mengangkat barang-barang. Dan unta juga disembelih untuk dimakan. Boleh juga digunakan untuk ibadah korban. Kemudian 3 tombak, 3 busur panah, dan 6 pedang. Di antaranya Zulfikar, yang retak mata pedangnya pada saat perang Badar, dan pedang inilah yang beliau lihat dalam mimpi saat perang Uhud. Jadi ini di antara iaitu satu kenderaan tunggangan Nabi SAW. Kemudian peralatan perang yang digunakan oleh Nabi SAW dalam peperangan. Perincian hal-hal yang terkait ini bolehlah kita rujuk dalam kitab-kitab yang membicarakan khusus tentang perkara ini. Terutamanya contoh seperti dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ada satu bab tentang pedang Rasulullah SAW, iaitu pada bab yang ke-14, iaitu Babu Maja'a fi sifati sayfi Rasulullah SAW, iaitu bab yang telah datang pada menyatakan tentang sifat pedang Rasulullah SAW. Jadi diterangkan tentang pedang dan sifat-sifatnya. Contohnya adalah pedang Nabi SAW itu seperti yang diberi nama-nama tadi. Jadi Nabi SAW dalam bab ini dinyatakan ada 9 pedang Nabi SAW. Yang pertama adalah pedang yang bernama Al-Ma'thur, yang awal dimiliki oleh Nabi SAW sebagai harta pusaka daripada ayahnya. Yang kedua adalah Al-Ghadbu. Yang ketiga yang terkenal iaitu Zulfikar. Zulfikar, iaitu pedang yang sentiasa bersama dengan Nabi SAW, yang dihiasi dengan perak. Itu pedang ini diperolehi daripada harta rampasan semasa peperangan Badar. Dan sebagaimana kita sebut tadi, pedang inilah yang dilihat oleh Nabi SAW dalam mimpi Nabi SAW ketika perang Uhud. Yang mana dalam mimpi itu dilihat pedang tersebut sumbing. Ini yang kemudian ditakwilkan oleh baginda SAW dengan kekalahan dalam peperangan Uhud itu di awalnya. Kemudian Allah berikan kembali kemenangan. Pedang yang keempat adalah Al-Qal'i. Yang kelima adalah Al-Battar. Yang keenam adalah Al-Hadfu.
Yang ketujuh adalah ar-rasub. Yang ke-8 adalah al-mikhzam. Dan yang ke-9 adalah al-ghadib. Jadi ini semuanya dijelaskan dalam Syama'il Muhammadiyah, iaitu tentang pedang-pedang ini. Ya, kemudian ada digambarkan. Kalau ada buku ditulis tentang pedang-pedang Nabi SAW, disertakan dengan gambar-gambar ilustrasinya, ya, bagaimana bentuk rupa pedang tersebut. Baik. Dan Nabi SAW juga, ya, di antara peralatan perang lain tentunya, iaitu sebagaimana diteruskan di sini disebut, beliau SAW juga memiliki 2 baju perang dan perisai, cincin berjana keras dari kayu, bendera hitam persegi 4, bendera, ya, dari kain bercorak loring berwarna hitam dan putih, itu bendera, dan panji putih. Ada juga yang meriwayatkannya hitam. Jadi Nabi SAW ini semuanya adalah peralatan perang. Bendera sebagai syiar pasukan perang, ya. Ya, kemudian ya, baju besi. Orang dulu berperang dengan memakai baju besi. Ya, baju besi Nabi SAW. Contoh dalam peperangan Uhud, anna Rasulullah SAW kana alaihi yawmu Uhudin dir'an qad zahara bainahuma. Jadi bahawa Nabi SAW pada perang Uhud, ya, memakai 2 lapis baju besi. Satu daripadanya melapisi baju besi satu lagi. Dan di perang Uhud itulah Nabi SAW menghadapi ujian yang paling ketir, paling berat, sehingga nyaris melayang nyawa Nabi SAW. Ya, para sahabat begitu bersungguh-sungguh mempertahankan diri sehingga menjadikan badan mereka itu sebagai perisai. Sehingga ada di antara mereka yang dihujani dengan pelbagai senjata, ya, panah dan sebagainya, sehingga melukai tubuh badan mereka. Itulah kesungguhan para sahabat Nabi SAW ketika itu mempertahankan, ya, Nabi SAW. Sehingga gigi Nabi SAW pecah, ya, berdarah dahi Nabi SAW, ya, dan ramai para sahabat yang mati syahid. Akibat kesilapan pasukan pemanah yang berada di atas Bukit Uhud, kerana lupa atas wasiat dan peringatan Nabi SAW, walaupun telah dilihat kemenangan berpihak pada tentera Islam, jangan turun. Ya, namun begitulah Allah memberikan ujian dan juga ada hikmah padanya, iaitu hendaknya jangan sekali-kali, iaitu melanggari perintah Nabi SAW. Kerana ya, implikasinya adalah, ya, sangat, ya, mendatangkan kerugian, hatta mendatangkan bahaya kepada Nabi SAW. Jadi itu adalah pelajaran berguna dalam peperangan Uhud. Hanya satu saja perkara yang mereka langgar, ingkari, iaitu para pemanah itu, di antara mereka turun, kerana telah melihat banyaknya harta rampasan, harta yang ditinggalkan oleh pasukan musuh. Ya, namun apa yang berlaku? Kemudian tiba-tiba mereka diserang daripada arah yang tak dijangka, yang diketuai oleh Khalid ibn Walid dari tentera musyrikin pada ketika itu. Yang kemudian berlalunya masa nanti, Allah beri hidayah kepada Khalid ibn Walid, masuk Islam dan menjadi, ya, orang yang terbaik, ya, di medan tempur. Dan yang paling uniknya tentang Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu ini, dia tak pernah kalah sewaktu, ya, dia berada dalam tentera. Ketika dia kafir, ketika dia Islam pun dia tak pernah terkalahkan. Jadi ini adalah pemimpin yang hebat, sehingga dia diberi gelaran pedang Allah. Jadi Nabi SAW juga tentu dalam peperangan, di samping memakai baju besi, juga memakai topi. Topi besi juga, topi perisai Rasulullah SAW. Ya, topi di zaman dulu semuanya lengkap. Kerana apa? Untuk membentengi diri daripada senjata tajam. Itu secara bagaimana mempertahankan diri, ya, untuk agar selamat daripada hujaman panah, tombak dan sebagainya, ya, pada bahagian anggota badan yang tertentu. Dan topi Nabi SAW ini, ya, topi besi ini, ya, Nabi SAW diantar memakainya dalam medan jihad. Dan ketika Nabi SAW memasuki kota Mekah, dalam Fathul Mekah, Nabi SAW pakai topi besi dalam keadaan yang sangat tawaduk, sehingga mencecah kepalanya kepada unta yang Nabi SAW gunakan untuk memasuki kota Mekah itu. Sebagaimana yang disebut dalam hadis, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mi'far. Jadi adalah Nabi SAW masuk, sesungguhnya Nabi SAW masuk ke kota Mekah, dalam kota Mekah, dengan memakai topi perisai.
Baik. Kemudian ketahuilah, dia kata Imam Nawawi rahimahullah, bahawa ihwal dan sirah Rasulullah SAW berupa hal-hal yang dianugerahkan Allah kepadanya dan yang dilimpahkan kepadanya atas sekalian alam berupa peninggalan-peninggalannya adalah tidak terhingga dan tidak mungkin disebutkan satu persatu. Jadi peninggalan Nabi SAW ataupun athar peninggalan Nabi SAW ini tak terhingga. Jadi apa saja harta peninggalan Nabi SAW ini, apabila Nabi SAW sebelum wafat, semuanya Nabi SAW telah infakkan, telah bahagi-bahagikan, telah disedekahkan. Yang tinggal hanya beberapa perkara saja kepada Nabi SAW. Kalau lihat tadi, Nabi SAW seorang yang kaya, ya, 20 unta, 100 unta, 3 tombak dan sebagainya. Namun apa yang berlaku, ya, ketika mana Nabi SAW wafat, ya, sebagaimana yang disebut oleh, yang dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Amru bin Al-Harith radhiyallahu an, iaitu saudaranya kepada Juwairiyah radhiyallahu anha, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silah wa baghlatuh wa ardan ja'alaha sadaqah. Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan harta, mereka senjatanya, bagal dan sebidang tanah yang telah baginda SAW jadikannya sebagai sedekah. Ini semuanya kerana sebagaimana yang kita tahu, para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka apabila mereka meninggal dunia, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, harta benda, kepada ahli keluarga mereka, melainkan hanya ilmu. Bukan hanya untuk keluarga mereka, pada umatnya. Ya, ilmu itulah yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi menerusi proses pembelajaran. Bukan menerusi keturunan. Jadi ilmu tidak diwarisi menerusi keturunan, tapi dia diwarisi menerusi pemindahan pembelajaran. Jadi menunjukkan ilmu itu adalah hendaknya dipelajari. Dan ilmu bita'allum, kena menuntut ilmu. Ya, kalau dia tidak menuntut ilmu, walaupun dia keturunan Nabi, maka dia tidak akan menjadi orang yang berilmu. Walaupun dia keturunan ulama, kalau dia tidak menuntut ilmu, maka dia tidak akan menjadi ulama. Ya, bahkan dia menjadi orang yang jahil. Sebab itu, apa saja perkara fizikal, yang berkaitan fizikal, boleh disentuh, boleh dipegang, boleh dipakai, boleh dinikmati, ya, daripada Nabi SAW, semuanya telah diberikan kepada umatnya. Tidak ada satu pun yang tinggal. Ya, tidak ada satu pun yang tinggal. Yang ditinggalkan adalah hanya apa? Iaitu hanya ilmu. So itu pernah Fatimah radhiyallahu an, anak Nabi SAW, sesudah kewafatan bapanya Rasulullah SAW, Nabi SAW, dia datang berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika itu yang menjadi pemimpin yang mengganti Nabi SAW sebagai khalifah yang pertama. Lalu ya Fatimah radhiyallahu an, Fatimah radhiyallahu anha berkata, man yarisuk, ya, man yarisuk. Jadi ya, dia berkata, jadi dia datang bertemu Abu Bakar lalu berkata, apabila kamu mati nanti, siapa yang akan mewarisi kamu? Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, keluarga dan anakku. Wahai Abu Bakar, kalau kau mati, nanti apa yang akan kamu wariskan? Apa anak isteri kamu akan dapat? Lalu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, keluargaku dan anakku. Mereka akan dapatlah apa yang akan aku tinggalkan. Lalu Fatimah radhiyallahu anha berkata, lalu dia kata, kalau begitu kenapa aku tak dapat warisan daripada harta bapaku? Ya. Mali la arisu abi. Ya, faqala Abu Bakar radhiyallahu an, lalu Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, sebab Fatimah radhiyallahu anha datang untuk menuntut sebidang tanah. Sebidang tanah iaitu yang terdiri daripada separuh tanah Fadak, iaitu 1/3 tanah Wadi Al-Qura, iaitu yang merupakan khumus Khaybar untuk bahagian Nabi SAW daripada tanah Bani Nadir. Ini orang-orang Yahudi.
Itu bahagian untuk Nabi SAW. Namun Nabi SAW telah menjadikan tanah-tanah itu sebagai sedekah ketika masih hayatnya. Dan sebagai wakaf. Jadi Fatimah radhiyallahu anha datanglah nak tuntut tanah tersebut. Lalu kata Abu Bakar radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah SAW yaqul la nurathu walakinni a'ulu man kana Rasulullah SAW ya'ulu wa unfiqu ala man kana Rasulullah SAW yunfiqu alaihi. Lalu kata Abu Bakar radhiyallahu an kepada Fatimah radhiyallahu anha, aku telah mendengar Rasulullah SAW sabda, kami para nabi tidak diwarisi. Akan tetapi aku akan menyara orang yang pernah disara oleh Rasulullah SAW dan menafkahi orang yang pernah dinafkahi baginda SAW. Jadi tiada harta warisan untuk Fatimah radhiyallahu anha. Namun menjadi kewajipan pemerintah negara untuk menyara kehidupan Fatimah radhiyallahu anha sekeluarga. Jadi ia kewajipan untuk menjaga, memberikan keperluan-keperluan. Jadi itulah yang diperolehi oleh Fatimah radhiyallahu anha daripada bapanya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para rasul mereka itu tidak mewarisi dalam bentuk harta benda kepada ahli waris. Jadi apa pelajaran berguna di sini? Ya, para ulama menjelaskan bahawa hikmahnya Nabi SAW ini tidak meninggalkan harta warisan supaya tidak disalah anggap ada persepsi buruk bahawa mereka mempunyai keinginan pada dunia. Ya, memang sesiapa saja yang menjadi pemimpin negara di sepanjang zaman, mereka pasti akan menjadi orang yang di antara yang terkaya. Kerana pada mereka ada kesempatan, ada keistimewaan. Ya, cukup dengan gaji mereka saja sudah lumayan. Apatah lagi di zaman sekarang. Ya, segala keperluan mereka tercukupkan. Dengan gajinya, dengan allowance-nya, dengan tuntutannya, dengan kerajaan, macam-macam. Barangkali sepanjang mereka menjabat jawatan tersebut, gajinya tak pernah disentuh. Kerana semuanya dipenuhi oleh negara. Adapun Nabi SAW, ya, maka tidak memiliki apa-apa. Pelajaran berguna. Ya, Nabi SAW jangan nanti dituduh menggunakan kedudukannya sebagai pemimpin untuk mengaut sebanyak-banyaknya keuntungan. Ini kan salah guna kuasa. Jadi Allah tutup pintu itu. Maka tidak ada celah untuk mereka menyerangnya. Ya, jangankan itu, cara hidup Nabi SAW pun sangat zuhud, tiada bandingannya. Tidak bermewah-mewahan. Ya, tidak makan sedap-sedap seperti para pemimpin. Dan pelbagai lagi. Dan betapa beratnya ujian yang Allah timpakan pada Nabi SAW. Ketika itu pemimpin-pemimpin dunia sangat jauh berbeza. Berganda-ganda di antara bumi dan langit cara kehidupan mereka. Ya, seperti Maharaja Rom, seperti Maharaja Kisra yang tersangat mewah. Ya, seolah-olah hidup mereka itu di atas permaidani emas. Bertahtakan permata dan pelbagai lagi. Namun Nabi SAW tak sekali-kali seperti mereka itu. Tersangat zuhud. Jadi begitulah beratnya ujian yang Allah timpakan pada Nabi SAW. Sehingga dunia pun terjauhkan daripada Nabi SAW. Padahal Nabi SAW seorang pemimpin negara, seorang rasul. Mengatasi seluruh pemimpin di atas muka bumi. Sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Itu satu jalan. Satu lagi, agar supaya tidak ada ahli waris Nabi SAW yang mengingini kewafatan Nabi SAW. Kerana ingin cepat-cepat mewarisi. Ni kata para ulama. Jadi semua pintu-pintu itu ditutup. Maka tidak ada celah untuk seseorang memburuk-burukkan pribadi Nabi SAW. Allah jaga ya Nabi SAW daripada pelbagai arah. Ya, sehingga lemahlah. Ya, berputus asa lah musuh-musuh agama ini untuk menyerang pribadi Nabi SAW. Kerana semuanya terbantahkan dengan hujah-hujah yang sangat kuat. Ya, sungguh Allah telah memberikan kemuliaan Nabi SAW walaupun di dunia ya Nabi SAW seperti itu kesulitan dan kepayahannya, namun di negeri akhirat Nabi SAW adalah Rasul yang paling mulia. Allah muliakan dengan Nabi SAW lah yang pertama kali memasuki syurga. Allah muliakan umat Nabi SAW lah yang pertama kali memasuki syurga. Allah memuliakan iaitu di akhirat Nabi SAW lah yang diminta syafaat untuk seluruh umat
Sejak Nabi Adam AS sampailah umat Nabi SAW untuk dimulai proses, iaitu penghisaban. Namun apa yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada umatnya? Ya, iaitu dua sahaja. Ya, tidak diwariskan baju besi dan berbagai lagi. Namun kerana semua warisan-warisan itu telah hilang, ditelan oleh zaman dengan pelbagai sebab. Ya, sebagaimana ya, para ulama membincangkan tentang, membahaskan tentang itu hal-hal yang terkait tentang harta benda Nabi SAW yang kemudian tadi disedekahkan, ya, diinfakkan kepada para sahabat dan sebagainya. Ya, persoalannya masih adakah peninggalan-peninggalan Nabi SAW pada hari ini? Seperti topi besi, baju besi, cincin, rambut, ya, baju, ya, pedang dan sebagainya, tombak, panah. Adapun haiwan tentu sudah mati semuanya. Ya, kerana apa? Apa-apa yang disandarkan pada Nabi SAW itu semuanya adalah padanya terkandung keberkahan. Bolehnya kita bertabaruk khusus dengan pribadi Nabi SAW, ya, dengan barang-barang peninggalan Nabi SAW. Jadi itu adalah perkara yang disepakati, ijma' oleh para ulama sampai hari kiamat, sampai sekarang. Ya, contoh rambut Nabi SAW. Ya, rambut Nabi SAW itu, ya, ada disimpan oleh para sahabat. Ya, di antara mereka adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Nabi SAW. Ya, sebagaimana kata Ubaidah, kata iaitu dalam kitab Sahih Bukhari dari Ibn Sirin rahimahullah, dia berkata, aku berkata pada Ubaidah, kami memiliki rambut Nabi SAW yang kami dapat dari Anas atau daripada keluarga Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu Ubaidah berkata, sungguh jika aku memiliki sehelai rambut beliau SAW, maka itu lebih aku cintai daripada dunia beserta isinya. Dan rambut Nabi SAW ini, ya, kebiasaannya digunakan untuk apa? Untuk proses penyembuhan penyakit. Di mana, ya, ada di antara mereka menggunakan rambut Nabi SAW itu untuk kesembuhan daripada terkena penyakit ain dan seumpamanya. Dalam riwayat lain pernah dinyatakan tentang seorang pernah diutuskan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, dengan membawa gelas air. Di dalamnya terdapat rambut Nabi SAW. Ketika ada seorang terkena penyakit ain, lalu dia minum, ya, lalu sembuhlah dia. Ini betapa berkahnya apa saja yang ada kaitan dengan Nabi SAW. Ya. Adapun persoalannya sekarang adalah yang dibicarakan oleh ulama, adakah barang-barang peninggalan Nabi SAW itu masih ada sampai ke hari ini? Ada di antaranya yang telah dipastikan sudah hilang, seperti cincin Nabi SAW, di mana cincin itu kemudiannya diwariskan seterusnya pada Abu Bakar, kemudian pada Umar, kemudian pada Uthman radhiyallahu anhu. Kemudian pada tangan Uthman radhiyallahu anhu, ketika Uthman radhiyallahu anhu mengambil air di sumur Aris, maka cincinnya terkeluar, tertanggal daripada jarinya dan masuk, tenggelam dalam perigi tersebut. Dan dicari-cari berhari-hari tidak ditemui. Akhirnya hilang. Begitu juga pakaian Nabi SAW seperti burdah, ya, yang dipakai di bahu itu. Ya, ini pun diwariskan dari satu generasi ke satu generasi dan sampai pada zaman Abbasiyah, ya, dalam peperangan tentera Mongol datang memerangi, ya, kerajaan Abbasiyah, ketika mereka menyerang Baghdad pada tahun 656 Hijrah, maka pakaian tersebut terbakar, maka hilanglah, ya, pakaian Nabi SAW tersebut. Begitu juga lah dengan yang lain-lainnya. Begitulah juga dengan yang lain-lainnya, rambut umpamanya. Walaupun ada di zaman sekarang orang mendakwa bahawa rambut itu adalah rambut Nabi SAW, namun tidak dapat disahkan benar atau tidak rambut Nabi SAW itu. Cuma sikap kita adalah jalan selamat, tawakuf, tidak menafikan, tidak menerima. Ya, kerana tidak dapat nak dibuktikan. Bagaimana nak membuktikan? Apatah lagi di zaman sekarang banyaknya orang-orang yang berdusta atas nama Nabi SAW. Ya, mereka berani berdusta. Jangankan terhadap peninggalan Nabi SAW itu, yang tak dapat dipastikan kebenarannya, hadis-hadis Nabi SAW pun mereka berani dustakan. Bayang.
Jadi apa yang perlu di zaman sekarang ini, keberkahan yang paling besar, yang paling utama, yang hendaknya kita berjalan dengannya adalah keberkahan, iaitu apa? Kepada dua perkara. Dijamin. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dua ini aja. Mana siapa yang berpegang maka dia akan beraih keberkahan. Jadi pencarian perolehan keberkahan dengan Rasulullah SAW, yaitu dengan yang paling tinggi, yang paling luhur, yang paling dituntut, wajib adalah mengikuti jejak beliau SAW, berupa perkataan, perbuatan, dan meniru beliau SAW serta berjalan di atas manhaj beliau SAW, baik lahir ataupun batin. Kerana semuanya ini pasti dan dituntut dengan merujuk kepada dua peninggalan warisan Nabi SAW yang agung, yang kita diperintahkan untuk merujuk dan berpegang kepadanya. Kerana disitulah keberkahan hidup yang menatijahkan ketakwaan yang sejati pada Allah, iaitu berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Kerana itulah yang dijamin, terjamin dan dijaga oleh Allah. Adapun warisan-warisan berbentuk peralatan-peralatan dan sebagainya, itu semuanya sudah ditelan oleh zaman, hilang. Dan kalau ada pun dakwaan-dakwaan, maka tak dapat dipastikan kebenarannya. Yang dapat dipastikan kebenarannya adalah dua tadi, dan itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dan itulah merupakan intisari tuntutan kalimah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi itulah harta peninggalan Nabi SAW yang paling agung, yang hendaknya kita berjalan. Para siapa yang berpegang teguh dengan dua warisan ini, maka jaminannya adalah, iaitu lan tadillu, tak akan sesat. Maknanya sentiasa berada di atas hidayah. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah lagi, apalagi dalam kitab ini yang disusun untuk menunjukkan sekelumit daripada nama-nama tokoh dan yang bertalian dengannya. Apa yang telah saya sebutkan ini berisikan isyarat kepada apa yang tidak saya sebutkan. Ini sebagaimana yang kita telah sebut, ini merupakan sebagai pembuka, mukadimah, mukhtasar daripada keseluruhan perjalanan hidup Nabi SAW yang sangat terperinci, yang hendaknya kita melakukan inisiatif untuk membuka lembaran-lembaran kitab yang lebih tebal, yang membicarakan secara terperinci, sehingga para ulama' dari zaman ke zaman mengarang kitab-kitab ini berjilid-jilid tebalnya. Sampai di zaman kita akan ada saja orang-orang yang menulis secara terperinci dalam pelbagai bentuk. Apatah di zaman kita lagi. Zaman kita ini Allah istimewakan dengan adanya fotografi. Boleh digambarkan, boleh dilukis, ilustrasi, diletakkan peta-peta, diletakkan rajah-rajah dan sebagainya yang lebih menarik, yang lebih jelas dapat dikaitkan dengan gambaran kehidupan realiti Nabi SAW. Kalau kitab-kitab dahulu hanya dalam bentuk penulisan, majoritinya hanya tulis. Bagaimana kita nak gambarkan cincin, pedang dan sebagainya, sulit. Kemudian dengan ada teknologi fotografi, dengan majunya percetakan, maka pada hari ini kita lihat banyak buku-buku tentang sirah Nabi SAW ditulis disertakan dengan gambar. Sangat menarik. Gambar bagaimana unta, buah tin dan pelbagai lagi lah. Semuanya boleh kita lihat. Dan itu sungguh akan menyebabkan lebih mudah dan mudahnya untuk kita mengingati dan dapat kaitkan dengan realiti. Baik. Jadi milikilah, penuhilah library di rumah kita itu dengan kitab-kitab sirah seperti itu. Banyak. Beli. Dan pastikan kitab sirah itu adalah otentik. Otentik maknanya padanya disertakan dengan fakta-fakta. Berdasarkan fakta yang boleh dipertahankan. Jangan asal beli kerana ada kitab yang tidak dinyatakan sumber. Ini berbahaya. Pastikan yang otentik, iaitu yang boleh dipertanggungjawabkan, disertai nota kaki, disertakan rujukan-rujukannya yang boleh kita cross reference. Inilah amanah ilmiah yang hendaknya kita berjalan.
Ya, tidak sebaliknya. Kerana khawatir nanti akan ada kisah-kisah palsu. Kisah-kisah yang direka-reka. Yang Nabi SAW tidak ada kena-mengena dengannya. Namun disandarkan pada Nabi SAW. Nah, ini sangat berbahaya. Baik, kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, kerana tujuan saya adalah memuliakan kitab ini dengan mengemukakan sebahagian daripada ihwal Rasulullah SAW di awal buku ini. Buku ini maksudnya iaitu kitab Al-Asma' wal-Lughah. Ya, kitab yang membicarakan dua perkara penting ini. Dan demi untuk meraih keberkahan kitab tersebut, Imam Nawawi rahimahullah memulakan dengan, biasanya hurufnya mulanya alif. Tentu akan dimulakan dengan alif. Tentu Ismail, kalau nama-nama orang. Idris, Ishaq dan sebagainya. Tapi Imam Nawawi rahimahullah mulakan dengan mim, Muhammad. Kerana mengunggulkan, iaitu Nabi SAW. Kerana Nabi SAW seorang Rasul untuk meraih keberkahan. Dan sebagai tanda penghormatan, pemuliaan dan meletakkan Nabi SAW di atas segala orang, di atas muka bumi sampai hari kiamat. Ini adab kita. Menjadi pelajaran berguna, seorang mukmin hendaklah meletakkan Nabi SAW mengatasi siapa pun dalam urusan pemuliaan dan dalam urusan agama. Ya, ustaz ke, tok guru ke, kiai ke, habib ke, tok syekh ke, maulana, semua duduk di bawah Nabi SAW. Tak boleh duduk di atas. Apa maknanya? Agama ini hendaknya yang menjadi kata pemutusnya adalah Rasulullah SAW, bukan ulama. Ulama hendaklah menyandarkan seluruhnya kepada keputusan Nabi SAW. Jangan memandai-mandai, jangan menyelisihi. Apatah lagi, jangan menentang Rasul SAW. Jangan memandai-mandai membuat satu aturan baru dalam urusan agama. Ibadah baru dalam urusan agama. Dengan alasan-alasan, akalan-akalan dan hawa nafsu yang sempit, yang dipacu oleh syaitan, yang sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Namun kenyataannya banyak berlaku, khususnya di zaman sekarang. Mereka rasa tak puas dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, sehingga mereka berani turut campur tangan, menggezetkan, memprosedurkan perkara-perkara baru. Dan makin hari makin bertambah, bukan makin berkurang, makin bertambah. Namun Allah menjaga agama ini, keasliannya dengan mendatangkan para ulama, para alim Rabbani yang menyeru dan menjelaskan kebatilan mereka itu dan mengajak mereka kembali kepada jalannya Rasulullah SAW. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, dan tujuan tersebut telah tercapai. Alhamdulillah. Memang tercapai. Inilah kitabnya. Ya, yang diletakkan di awal kitab Imam Nawawi rahimahullah adalah kitab Asma' wal Lughah itu. Bagaimana mungkin tidak menjadi mulia sebuah buku yang mengemukakan ihwal Rasul pilihan, kekasih terpilih, manusia terbaik, penutup para nabi, imam kaum bertakwa, penghulu para rasul, petunjuk umat, dan nabi pembawa rahmah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk meraih keberkahan, untuk meraih kejayaan, untuk meraih kemuliaan, kita mesti mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan. Dalam penulisan, yang letak dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam memulai penulisan, dalam memulai ucapan, dalam memulai doa, kita mesti memulai dengan setelah memuji Allah, iaitu memberikan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya. Itu sebagai bentuk bukti bahawa kita mengunggulkan, memuliakan, membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas makhluk yang lain, siapa pun dia. Ini adalah adab yang diajar oleh Allah Ta'ala kepada kita sebagai bentuk tanda syukur kita, terima kasih di atas jasa besar Nabi SAW terhadap kita, ya, sebagai umatnya. Ya, apatah lagi kita sebagai umat akhir zaman. Ya, walaupun kita tidak berada di zaman Nabi SAW, tidak bertemu dengannya, namun kita mengimaninya. Dan Allah datangkan dan limpahkan pada kita kasih sayang yang sangat mendalam. Mana ada orang yang tak pernah kita temui yang ada kasih sayang kita padanya. Betul kan? Kecuali Nabi SAW. Semua, ya, orang-orang yang mengimani Nabi SAW sebagai seorang Rasul, mereka Allah berikan limpahan kasih sayang yang sangat mendalam. Ya, cintanya.
bersungguh-sungguh pada Nabi SAW. Baik, kemudian Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan semua ini semakin menambahkan kelebihan dan kemuliaan buku ini. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini sebagai tanda syukur Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kerana Allah ilhamkan kepada beliau rahimahullah untuk memasukkan biografi Nabi SAW ya sebagai pribadi yang pertama dalam urutan rijal, iaitu tokoh-tokoh yang dipaparkan dalam kitab beliau yang tebal itu, iaitu kitab Al-Asma' wal Lughah. Ya, yang sekarang ini dicetak dalam 4 jilid. Ya, kitab tentang nama-nama tokoh-tokoh, para perawi. Kemudian tentang perbahasan istilah-istilah bahasa, bagaimana nak menyebut, nak membacanya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah bagi kaedah. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ini seorang pakar bahasa Arab, mahir. Ya. Dan itu adalah kunci utama Imam Nawawi rahimahullah mendapat keistimewaan dalam ilmu-ilmu yang lain. Kerana asas agama ini, ya, pokok agama ini, basic fundamentalnya adalah bahasa Arab. Ya, kemudian dapatlah memahami ilmu-ilmu yang lain, terutamanya Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Kemudian pada keseluruhan disiplin ilmu yang diambil terbit daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang tak terhitung banyaknya disiplin ilmu yang pelbagai. Dari sisi akidahnya ada pelbagai disiplin ilmunya. Dari sisi Al-Quran ada pelbagai disiplin ilmunya. Semisal ya seperti disiplin ilmu ulumul Quran, tafsir dan pelbagai lagi. Ya. Begitu juga disiplin ilmu fiqh, banyak daripadanya. Begitulah ilmu-ilmu yang lain. Ya. Setiap ilmu itu ada iaitu perincian-perinciannya, disiplin-disiplinnya untuk memahaminya. Jadi ini sebagai tanda syukur Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kerana diilhamkan oleh Allah Ta'ala kepada beliau untuk memulai kitab beliau dengan menjelaskan pribadi agung Nabi SAW dalam aspek-aspek yang tertentu, yang diperkirakan perkara yang penting yang hendaknya diketahui oleh setiap Muslim yang mukallaf. Jadi segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Inilah adab dan etika seorang kepada Rabbnya. Menunjukkan seseorang itu apabila Allah izinkan, Allah berikan kemudahan kepadanya, maka dia dapat melakukan. Dan apatah lagi yang dia lakukan adalah perkara yang terbaik. Sungguh ini adalah nikmat. Ini adalah hidayah, anugerah Allah Ta'ala yang besar sekali faedahnya. Apa tidaknya sampai saat ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menuai hasil usahanya itu. Ya, dengan menginfakkan seluruh usianya untuk ilmu. Dan sebagai ganjarannya Allah berikan kepadanya, iaitu kebaikan menerusi amal solehnya ini dengan pahala yang berjalan, berterusan. Ya, bagi sesiapa saja yang mengambil faedah daripada kitab-kitabnya. Ya, termasuklah kita yang sedang membaca, ya, kemudian menjelaskannya. Ya, di samping kita sendiri yang mendapat faedahnya, ya, dari sisi ilmu dan pahala, Imam Nawawi rahimahullah, ya, otomatik meraihnya. Betapa banyaknya tak terhitung pahala yang dan kebaikan yang diraih oleh seorang imam, walaupun imam ini tidak meninggalkan anak keturunan, tapi beliau meninggalkan anak murid yang tak terhitung sampailah saat ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah seorang daripada muridnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Walaupun tidak bertemu, tidak bermajlis dengannya, tapi kita bermajlis dengan beliau rahimahullah dengan kitabnya ini. Ya, bayangkan kitab-kitab yang lain. Ramai orang yang mengambil manfaat, menyampaikan dan bermajlis dengan majlis ilmu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semisal kitab Arba'in An-Nawawiyah, Riyadhus Salihin, min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, Al-Azkar, ya, Syarah Sahih Muslim, ya, Raudatul Talibin, Syarah Al-Muhazzab, Bustanul Arifin, ya, kitab Hamalatul Quran dan pelbagai lagi. Ya, yang setiap rumah bagi orang-orang yang bergelut dengan ilmu pasti memiliki kitab-kitab koleksi penulisan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita kesemuanya nanti di negeri akhirat bersama Rasulullah SAW dan bersama pengarang kita ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, di dalam syurga Firdaus ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah panjang umur kita akan melanjutkan pada pasal yang seterusnya, yaitu tentang kekhususan Nabi SAW dalam hukum dan selainnya. Fi khasaisi Rasulullah SAW fil ahkami wa ghairiha. Ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.